Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil 'aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Munafiqun, mulai daripada ayat yang ke-9 berakhir pada ayat yang ke-11 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu daripada mengingati Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Dan belanjakanlah sebahagian daripada rezeki yang kami berikan kepada kamu sebelum seseorang daripada kamu sampai ajal maut kepadanya. Maka dia pada saat itu akan merayu, wahai Tuhanku, alangkah baiknya kalau sekiranya engkau melambatkan sedikit saat-saat kedatangan kematianku ke suatu masa yang sedikit sahaja, supaya aku dapat bersedekah dan dapat menjadi dari kalangan orang-orang yang soleh. Dan ingatlah bahawa Allah tidak akan sekali-kali melambatkan kematian seseorang atau sesuatu yang bernyawa apabila sampai ajalnya. Dan Allah amat mendalam pengetahuannya mengenai segala apa yang kamu kerjakan. Alhamdulillah. Marilah sama-sama kita merafak syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi ke-22 dari Ramadan. Kita diberikan Allah kesempatan lagi, terus lagi kita dapat hidup dengan tujuan, dengan matlamat untuk kita beramal. Alhamdulillah. Ada orang tidur, terus tidur tak bangun-bangun lagi. Ada orang tidur dapat bangun balik, kita diberikan lagi kesempatan. Ada orang mengharapkan Ramadan tapi tak dapat Ramadan. Ada orang mengharapkan dapat merasai habis Ramadan, ada yang tak sampai Ramadan walaupun sehari pun. Namun begitu, kita berada pada hari ini pada tanggal 22 Ramadan. Mudah-mudahan Allah bagi kepada kita kecukupan, insya-Allah 30 Ramadan kita dapat. Inilah ladang yang saya katakan tadi, sebidang tanah yang sebegitu subur. Mari kita bercucuk, mari kita bertanam dengan bermacam-macam jenis tanaman. Kerana kita tak tahu yang mana satu dari amal-amal kita ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita berpuasa pada waktu siang, pada waktu malam kita sembahyang sunat tarawih. Kita bangkit untuk menunaikan solat tahajud, solat tasbih, kita bersedekah, kita duduk dalam majlis ilmu, kepelbagaian. Yang penting kita mengisi setiap ruang masa kita ini dengan perkara-perkara yang baik. Kalau zaman Nabi,
sallallahu alaihi wasallam ada ketikanya Nabi berperang. Hari ini kita tak berperang. Hari ini kita duduk beribadat, duduk dalam majlis ilmu. Namun kepelbagaian itu perlu kita lakukan amal-amal ibadat ini. Alhamdulillah kita dapat menaikkan solat fardu subuh berjamaah insya-Allah. Jangan lupa berniat beriktikaf. Mudah-mudahan sepanjang kita duduk ini Allah bagi kepada kita kelebihan pahala iktikaf pula. Setelah tadi kita dapat pahala solat berjamaah. Dan saya selalu berpesan kepada diri saya, keikhlasan itu penting. Kerana pada ketika zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, mengisahkan seorang lelaki yang memiliki suara yang sedap, lunak merdu didengari. Lalu semua orang mengatakan bahawa dia adalah orang yang paling layak menggantikan tempat Bilal bin Rabah. Mula-mula dia tak kisah. Bila orang bercakap, satu orang bercakap, dua bercakap, tiga bercakap, lama-lama dia terasa memang suara dia sedap. Dipendekkan cerita, lalu dia jumpa Rasulullah. Ada orang mengatakan dengan suara aku yang sebegini, ya Rasulullah, aku antara orang yang layak menggantikan tempat Bilal bin Rabah untuk laungkan azan. Maka apa pandanganmu kalau aku jadi dapat pegang ataupun menjadi orang yang laungkan azan? Kata Rasulullah, kamu balik dulu, nanti aku beritahu keputusan dia. Ya Rasulullah, kalau selama-lama tak boleh aku nak laungkan azan ini, maka izinkan aku lakukan azan ini satu purnama jadilah. Kata Rasulullah, kamu balik dulu, nanti aku beritahu kepada kamu keputusan dia. Ya Rasulullah, kalau sebulan sepurnama tak boleh, bagi lakukan azan ini sekitar seminggu. Kata Rasulullah, kamu balik, nanti aku beritahu lah keputusan dia. Kalau seminggu pun tak boleh, maka bagilah aku untuk lakukan azan ini satu subuh sahaja. Atau manusia ni tuan-tuan, perangai ni macam-macam. Ada yang berebut sangat nak jawatan, tapi dia jarang lepas atau cuba lepas pandang bahawa jawatan itu sebenarnya adalah amanah. Di mana bukit bukau, bila letakkan bukit, bila letakkan Quran, lau anzalna hadzal Quran ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Bukit tu bila nak letakkan, dia letak Quran, kata dia khashi'an mutasaddian min khasyatillah, begitu kuat tapi tak sanggup menanggung amanah. Manusia yang badan dia kecil ni kadang-kadang dia berani menanggung amanah. Itu bukit yang keras dia tak berani, tapi manusia berani menanggung amanah dan jawatan dan sebagainya. Apa yang dia tadi. Maka dia kata dengan suara aku begini, aku layak. Kalau tak boleh juga, maka bagi aku lakukan azan ini satu subuh sahaja. Kalau dah beri sangat, kata Nabi, baiklah, esok pagi esok kamu akan lakukan azan. Nabi jumpa Bilal bin Rabah, beritahu Bilal, esok kamu tak perlu lakukan azan, kerana akan ada seorang yang akan mengganti tempat kamu untuk melakukan azan. Bagus je Bilal ni, dia tak kecil hati. Setengah kita kalau kena pegang jawatan Bilal kena ambil, kadang-kadang jawatan roja je kena ambil. Terus tak pergi masjid, terus tak pergi surau, tak pergi terus. Bilal ni bagus, dia tak kisah pun, baiklah esok hari ni pemuda ni lakukan azan dengan suara yang lunak merdu, sedap sangat didengar. Kita semayang ni tuan-tuan, banyak faktor. Di antara faktor-faktor utamanya juga ialah masjidnya. Kadang-kadang panas, kadang-kadang sejuk. Di antara faktornya imamnya. Tapi saya semayang di satu tempat, kita sebutlah masjid mana. Semayang subuh ni macam semayang tarawih. Ini laju ni. Surah Fatihah tu dipakai 2 nafas, 3 nafas je. Orang Jawa kata alon-alon lah. Tapi kadang-kadang manusia ni macam tu lah kan. Dia nak cepat aja. Dalam bab semayang ni macam seakan-akan tak rasa kemanisan bercakap-cakap dengan Allah. Duduk semalam, saya duduk satu masjid, ada satu majlis ilmu juga macam ni lah. Saya tak sebut juga masjid mana, tuan-tuan jangan tanya masjid mana ustaz. Tapi orang balik tu
Sam. Hanya tinggal beberapa orang saja. Jadi tadi ketika saya makan sahur tadi, isteri saya masak udang pengantin, masak lemak campur nenas. Oh, sedap makan tadi. Udang pengantin masak lemak. Nah, saya duduk makan tu, saya fikir juga. Rupanya udang ni dia tak banyak sikit terpengaruh dengan apa yang dimasukkan. Kalau dia masuk masak lemak, maka dia rasa masak lemak tu. Kalau dia masak kari, rasa kari lah. Masak lain tu sebegitulah. Rupanya manusia ni pun gitu juga. Kalau suasana satu tempat itu, orang Jawa kata environment dia, persekitaran dia, sekitar orang yang jenis suka pergi masjid, suka duduk dalam majlis ilmu, dia nak duduk juga. Tahniahlah tuan-tuan. Bukan bangga, bukan riak, tapi rasa kadang-kadang kita rasa seronok kerana kita dapat beribadat. Sebab itu nak duduk tempat pun kesesuaian. Jiran tetangga kita nak pilih jadi jiran, kawan kita. Imam Ghazali cakap kepada anak murid dia, kamu berkawanlah dengan orang yang berkawan dengan Allah. Kerana kalau dengan Allah dia boleh berkawan, dia tak tinggalkan, nescaya kamu pun dia tak tinggalkan. Tapi jangan berkawan dengan orang yang tak berkawan dengan Allah. Faham maksudnya? Kerana kalau dengan Allah pun dia boleh tinggalkan, maka apatah lagi kamu bila-bila masa dia boleh tinggalkan. Itu benda yang kita duduk merenung kata-kata dia tadi. Jadi begitu juga manusia ni, bagaimana dia menghadapi duduk dalam majlis ilmu, bagaimana dia duduk sembahyang, faktor kawasan itu sendiri banyak mempengaruhinya, tuan-tuan. Alhamdulillah, tuan-tuan masih lagi nak duduk kuliah sebegini ramai. Tuan, kerana saya katakan kita isi amal kita ni pelbagai amal. Kalau zaman Nabi ada berperang, ada Nabi qiyamul lail dan macam-macam bentuk amal, ada Nabi bersedekah. Jangan lupa pesanan saya bermula daripada 2 hari lepas. Siapkan duit cukup-cukup. Kalau boleh RM1,000. Penuh masjid ni. Saya ingat kalau tuan-tuan niat RM1,000 ni 10 malam terakhir Ramadan ni, penuh duit masjid ni. Dengan subuh tuan-tuan yang sebegini ramai, tarawih saya tak sempat singgah lagi. Cuba bayangkan, malam pertama 100 orang, malam kedua 100 orang, malam ketiga 100 orang. Saya ingat 10 terakhir paling tak ada pun dalam masjid ni ada 200,000 lah kan. Paling tak ada tu kan. Tapi banyak sangat Ustaz. Sawit kan dah mahal harga dia. Masuk tu banyak tadi. Kalau mahal banyak sangat RM50. 2 hari lepas dah mula tak. Memang tak apa-apa kedana lah tuan-tuan. Hebatnya saya macam tak percaya kan. Macam tak percaya, tapi itulah hikmahnya bersedekah. Hikmahnya sedekah ni, kita masuk macam kita cantas kayu, dia keluar cabang banyak. Cantah lagi dia keluar cabang, cantah lagi dia keluar cabang. Sebab tu ayat saya baca tadi, ayat tentang sedekah. Maka dia kata, bagilah. Kalau duit 100 banyak, RM50. Kalau RM50 pun banyak, bagilah RM10. Orang kita pula yang penting ikhlas Ustaz. Bagilah RM1, 10 sen satu hari. Satu malam RM1, satu malam 10 sen. Jangan main Ustaz 1,000 bulan. Yang penting ikhlas Ustaz. Yang lebih penting di antara penting tu ikhlas. Kenapa ikhlas? Ikhlas. Saya semalam sempat tanya orang lah, kalau kita balik rumah, bini kita masak pucuk ubi seminggu, ikhlas kita agak-agak. Hari yang pertama, abang buka puasa apa ni? Pucuk ubi masak lemak. Hari kedua, pucuk ubi masak air. Hari ketiga, pucuk ubi masak kari. Hari keempat, pucuk ubi masak asam pedas. Saya ingat hari yang kelima kita ambil pucuk ubi tu, kita terongkok atas kepala bini kita. Itu kita kan. Jadi derma ni tuan-tuan, janganlah duduk pegang yang penting ikhlas, tapi sikit yang penting ikhlas kan. Cubalah kita meningkatkan. Allah tanya, alam ya'ninil ladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah. Sebab itu kalau tuan-tuan pandang, orang dulu kita cerita, sesetengah masjid dan sesetengah surau.
Bila sampai 1 Ramadan sampai 15 Ramadan, surah yang dibaca surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Nak ajar tentang ikhlas. Tapi selepas daripada 15 Ramadan, biasanya dibaca surah Al-Qadr, tentang kelebihan malam Lailatul Qadar, supaya orang tak tinggalkan masjid. Ini kadang-kadang sesetengah tempat kita pergi, bila tengok malam yang pertama, malam yang kedua, pengurusi kata kita kena besarkan lagi masjid kita 2 kali ganda. Sebabnya orang terlalu ramai. Rupanya 2 malam alat-alat terpedaya dengan 2 malam. Lepas daripada malam yang hujung tu kosong balik masjid, patut makin ramai. Ini trend masyarakat kita. Yang dia jadi makin sedikit. Maka dalam hal itu dia pun laungkanlah azan. Bila laungan azan ini dilaungkan dengan suara yang sedap, lunak, merdu didengar, maka orang datang masjid subuh tu ramai. Berbondong-bondong orang datang masjid, sembahyang berjamaah. Habis saja selesai solat, Nabi didatangi oleh malaikat Jibril, beri salam kepada Rasul, bertanya kepada Rasulullah, wahai Muhammad, adakah pagi tadi kamu penghuni dunia tidak bangkit menunaikan solat fardu subuh? Kamu tak bangun solat subuh ke? Tak sadar ke? Tak bangun solat subuh ke? Kata Nabi, kami bangun, kami solat pada subuh. Sahabat yang ada mengiyakan, ya, kami solat pada subuh berjamaah. Kata Nabi, kata Jibril, adakah pagi tadi kamu solat pada subuh dengan tidak melaungkan azan? Kata Nabi, kami laungkan azan, dilaungkan begini-begini. Wahai Muhammad, adakah pagi tadi, kalau betul kamu laungkan azan, aku nak tanya, kenapa laungan azan yang dilaungkan pada subuh sebelum ni, kami penghuni langit dengar seruan azan, kami turut serta solat. Tapi kenapa seruan azan yang dilaungkan pada subuh ni, kami penghuni langit tak dengar? Maka di situlah Nabi nampak bahawa perbuatan amal manusia ni, orang pujilah, orang sanjunglah sehebat-hebat pujian, sehebat-hebat sanjungan, tapi kalau tidak ada keikhlasan dalam hati kita ni, di sisi Allah dia tak ada nilai. Itu benda yang kita kena jaga, berhati sungguh-sungguh tentang. Habis macam mana Ustaz? Kadang-kadang kita rasa bangga tu lain. Bangga tu lain, kadang-kadang kita rasa seronok terhadap kita dapat solat pada subuh, kita dapat duduk dalam majlis ilmu, kita rasa seronok. Rasa seronok tu akan timbul dalam hati kita, seronok kerana dapat sembahyang, dapat bangkit berjamaah dan sebagainya. Apa itu saya katakan tadi, ada lagi sekitar 8 malam yang akan berakhir ini. Maka gunakan 8 malam ini, pastikan tiap-tiap malamnya, kalau kena malam itu malam Lailatul Qadar, RM10 yang kita bagi itu tuan-tuan diganda-gandakan beribu-ribu bulan, 1000 bulan banyaknya tadi. Maka tu benih yang saya kata tadi, tanamlah. Seminggu ni TV tak payah buka lah, YouTube apa-apa, Google ni tak payahlah buka sahaja Quran, cuti telefon ni, buang bateri ni. Kalau takut begitu tuan-tuan. Tapi pengaruh ni cukup kuat tuan-tuan. Media-media hari ini begitulah keadaan dia tadi. Maka seperti mana biasa saya mulakan kuliah, saya memilih beberapa ayat daripada ayat Quran, berdasarkan Quran. Bila kita puasa dengan tujuan nak jadikan orang yang takut kepada Allah, maka Allah menyebut dalam surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab Quran ini Allah kata tidak ada syak, tidak ada keraguan padanya, menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa, dia mesti pegang Quran, dia mesti ambil Quran ini sebagai petunjuk kita. Saya baru ni kupas di Batu Pahat satu ayat surah daripada surah Al-Mursalat yang Allah Ta'ala kupas sekitar 10 kali ayat itu. Wailu yawma idzin lil mukazzibin. Kecelakaan besarlah pada hari itu, kata Allah, bagi orang yang mendustakan, bagi orang tak percaya. Cuba tuan-tuan tengok dalam ayat itu, cuba fahamkan tadi. Siapakah golongan yang Allah kata celaka tadi? 10 tadi siapa ni? Di antaranya orang yang tak percaya akan adanya akhirat.
Orang tak percaya akan adanya syurga. Orang tak percaya adanya neraka. Orang tak percaya akan adanya pahala. Orang tak percaya akan adanya dosa. Orang ini adalah orang yang besok akhiratnya dia celaka nasib dia. Dunia ni begitu, tapi akhirat dia celaka besok pada hari akhirat. Susah dia besok pada hari akhirat. Biar kita jadi dari kalangan orang yang mempercayai apa yang dikhabarkan dalam Quran. Maka ayat ini mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sekali-kali hartamu dan anakmu melalaikan kamu dari ingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang yang rugi. Sebab biasanya harta dan anak ni, harta satu, yang kedua anak-anak dua, biasanya menjadikan kita ni leka daripada ingat Allah Ta'ala. Terutamanya harta. Orang sibuk sangat cari harta, terutamanya harta ni, dia akan jadi ujian yang besar bagi kita, tuan-tuan. Jadi jangan sebegitu. Siapa yang jadikan begitu sehingga dia lupa kepada Allah, maka dia orang yang rugi. Kemudian wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaka wa akum minas solihin. Kata Allah, dan belanjakanlah, dermakanlah sebahagian daripada rezeki yang kami berikan kepada kamu sebelum sampai saat-saat kematian seseorang daripada kamu. Lalu mereka menangkap tangguh, ya Allah, tangguhkanlah saat kematian aku walau sesaat. Di antara amal yang manusia minta dalam surah Al-Baqarah tadi, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dia percaya kepada yang gaib, dia dirikan sembahyang dan dia menafkahkan sebahagian harta dia. Satu. Kalau tuan-tuan buka dalam surah Shaf, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Sukakah kamu aku tunjukkan kepada kamu satu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? Disebut juga sama. Kamu beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, berjuang menolong agama Allah dengan harta dan jiwa kamu. Dua. Dalam ayat yang ketiga ni pun, manusia minta balik. Kerana tangguhlah sikit, ya Allah, saat kematian aku ni. Tangguh sikit saat mati aku ni, lambat sikitlah ya Allah, supaya aku bersedekah. Sedekah ni tuan-tuan, dia tak sampai 5 saat kasih saya. Betul tak? Tuan-tuan lalu dekat masjid, satu amalan yang cukup cepat. Puasa, tuan-tuan boleh puasa 8 jam, 3 jam je kita puasa, boleh? Tak boleh. Semayang, tuan-tuan tak boleh buat pendek. Subuh ni kita buat satu lah. Paling pendek pun subuh agaknya, kalau 2 rakaat kita ambil masa lebih kurang 5 minit, 7 minit agaknya. Maghrib begitu juga. Haji lagi lama. Kan haji lagi lama. Yang paling pendek di antara pendek masa ni bersedekah. Sebab itu hidup kesempatan. Hidup ni modal. Masa tu tuan-tuan, sesaat tu sebenarnya bernilai bagi kita. Bayangkan minta balik tangguh sikitlah sesaat kematian aku ditunda sikitlah ya Allah, saat kematian aku ditunda. Tengok dalam media sosial ada orang yang meninggal dunia tengah sujud sembahyang. Subhanallah. Hari itu dekat mana? Hari Jumaat betul-betul meninggal. Beberapa orang alim hari Jumaat. Allah Ta'ala bagi dia dalam bulan Ramadan rezeki datang. Sebab mati ni tuan, kita cakap macam mana pun, kalau saya cakap dengan tuan-tuan pada minggu yang kemarin, besar mana pun pangkat kita, tinggi mana pun jawatan kita, kaya ke kita, miskin ke kita kena faham bahawa satu hari kita mesti akan berhadap kepada Tuhan kita dalam keadaan sorang-sorang. Jadi cerita mati ni kena cerita dengar. Kena dengar tadi. Tangguhkanlah saat kematian aku walau sesaat ya Allah, aku nak bersedekah. Besarnya fadilat kelebihan bersedekah tu tadi tuan-tuan. Yang tuan-tuan sumbangkan, insya-Allah sebahagian saya dah agihkan kepada anak-anak yatim, fakir miskin, dan sebahagian lagi ni insya-Allah pada hari Khamis ni kita akan buat majlis. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah memberkati hidup tuan-tuan, rezeki tuan-tuan diberkati atas sumbangan-sumbangan yang diberi. Allah kata wa qul malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wasaturaduna ila alimil ghaibi wasyahadah.
Maka dia minta balik. Dan ingatlah Allah tidak sekali-kali melambatkan kematian seseorang atau sesuatu yang bernyawa. Bila sampai masa, Allah takkan sambung walau sesaat. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Sampai ajal ni kata Allah, aku tak tangguh. Habis kematian ni berlaku tu Ustaz, dah sampai masa dia. Bila sampai ada masa dia meninggal dunia. Kan ayat Quran sebut itu kan, akulah dialah yang menidurkan kamu pada waktu malam, dan dia mengetahui apa yang kamu buat pada waktu siang. Dia membangkitkan kamu pada waktu siang untuk menghabiskan sisa usia kamu. Kepadanya lah kamu akan dikembalikan, lalu diberitahu apa yang telah kamu lakukan. Dialah yang menidurkan kamu pada waktu malam. Bukan kita nak tidur. 2 hari lepas saya berada di Batu Pahat. Habis saja kuliah disediakan satu homestay. Oh, anak saya tengok homestay ya, hotel ni hotel ni kata dia. Dengan begitu canggih, ada aircon dan sebagainya. Yelah insya-Allah. Ni tidur nyenyak agak nikut. Rupanya itu yang saya pernah cakap dengan tuan-tuan kat sini. Dalam hidup kita ni tidur, yang paling sedapnya letak pada apa? Pada tilamnya ke, pada bantalnya ke, ataupun pada nyenyak ni? Saya nak tanya, yang paling sedap tidur ni pada tilamnya ke, pada bantalnya ke, atau pada bilik airconnya ke, atau pada nyenyaknya? Baik tu kadang-kadang tuan-tuan, Allah Ta'ala rezekikan kita tidur dalam kuliah ni nyenyak, berdengkur kadang-kadang. Ini Allah bagi kita tuan-tuan. Ini kurniaan Allah. Jadi kalau ada orang tidur dalam kuliah, biarkanlah dia tidur. Jangan dia tidur terus dah lah tuan-tuan. Tidur terus kan jadi kes pula kita payah. Tapi itulah Quran. Kalau tuan-tuan pasti itulah Quran. Hebatnya Quran ni, dia beritahu sebegitu kan. Dialah yang menidurkan kamu pada waktu malam, dan dia tahu apa yang kamu buat pada waktu siang. Dibangkitkan kamu pada waktu siang untuk menghabiskan sisa kamu kan. Nak habiskan tidur ni, nak habis masa, maka Allah tidurkan kita. Tidur bangun, tidur bangun, tidur bangun ni sebenarnya nak habiskan masa kita. Kalau tak tidur payah juga. Jadi saya terkebil-kebil, pusing, bergolek sana, bergolek sana, bergolek sana, bergolek sana. Dah subuh dah. Ni dia tuan. Jadi hebatnya Allah Subhanahu Taala kurniakan. Macam tuan-tuan ada kekuatan lah. Tamak cakap lah. Kalau tak bulan Ramadan ni agak-agak boleh tak semayang sunat 20 rakaat? Agak-agak boleh tak? Agak-agak ni boleh tak? Agak-agak. Tapi time bulan Ramadan, la ilaha illallah. Bukan semayang sunat 20 rakaat tu, bukan sunat tu lagi. Badang asar, ada tazkirah asar lagi. Kemudian subuh ada kuliah subuh lagi. Macam-macam benda kita boleh buat. Tapi badan kita maintain macam tu aja. Sehat aja kan. Ini kehebatan yang kalau kita nak renung dan kita nak memikirkan di sebalik peristiwa berlaku. Maka sampai ajal, kata Allah, aku tak tangguhkan resah, aku tak majukan wala usah. Alhamdulillah kita dapat lagi meneruskan sisi kuliah kita tadi. Saya tempoh hari pergilah dekat satu tempat di Batu Pahat tuan. Lepas tu serempak dengan sekumpulan budak muda. Budak lalu kat budak muda ni. Budak muda ni tengok saya lalu, dia kata, Pak Cik kenal tak orang pejabat agama? Kenal tak orang pejabat agama? Dia kata, kenapa? Ni nasihatkan budak ni 2 orang tak puasa ni. Bila saya kata, bila dia minta gitu, saya pun duduk kat budak tu, saya kata Assalamualaikum, baca salam gini-gini. Saya bercakap dia, hidup kita ni tak lama dia. Kita tak boleh tongkat dunia. Satu hari kita akan balik juga kepada Allah Ta'ala. Hari ni apa yang kita buat begini. Kalaulah exhaust motor yang panas tu kita tak tahan, bagaimana azab neraka Allah Ta'ala? Ni manusia ni dia tak nampak nikmat Allah bagi dia. Percayalah cakap saya. Selagi nikmat itu masih ada, dia tak nampak. Tapi nikmat dah tak ada, dia tak nampak. Saya bacakan daripada surah As-Sajdah yang kita selalu baca. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah. Dia nak minta balik. Yang ni dia nak minta balik sebab nak beramal. Ayat yang kita baca tadi, dia minta tangguh sekejap sebab dia nak bersedekah. Nak ceritakan bahawa manusia ini dia menyesal. Dia akan menyesal.
Ramai orang tak puasa tuan. Nak buat macam mana? Kita nak cakap pun gaduhkan payah. Ni kita dengar dalam media-media masa pula. Mufti kena hentam. Mufti kena hantam. Mufti yang bodoh lah kata dia, mampuh lah kata dia. Tuan-tuan baca tak baca? Sihan tengok mufti itu. Orang tanya soal hukum, maka dia jawab. Kan Nabi kata tiang dunia ni, kata Nabi ada 4. Yang pertama kata Nabi, keadilan pemimpin. Pemimpin yang adil. Dalam dunia ni kena ada pemimpin yang adil. Kalau tak ada pemimpin yang adil, kata Nabi, maka rosaklah orang-orang yang jahil. Orang jahil akan jadi rosak. Orang jahil akan jadi rosak. Keadilan pemimpin. Kalau tak ada pemimpin yang adil, kata Nabi, akan memakan setengah manusia, akan setengah manusia. Hidup saling tindas menindas. Yang kedua kata Nabi, ilmu para alim ulama. Ilmu para alim ulama yang kata kuliah maki, celaka, babi dan sebagainya. Cuba tuan-tuan tengok siapa. Siapa yang cakap tu? Orang kita ke orang bangsa lain? Orang kita. Saya pernah bercakap dengan tuan-tuan di sini. Kalaulah orang Hindu pergi ke kuil, orang Kristian pergi ke gereja, kita orang Islam ni nak pergi mana? Kalau tak masjid dan surau. Kan? Kalau orang Hindu hormati Tok Sami dia, cium sampai ke kaki dicium, dia hormat Tok Sami dia. Orang Kristian hormat kepada padri dia. Orang Islam ni nak hormat kepada siapa? Nak hormat kepada siapa lagi tuan? Kalau bukan pada orang alim yang ada ilmu. Ini dengan caci maki ada sebagainya. Orang tanya soal hukum, maka dia jawab soal hukum. Ni tiap kita tengok hari ni, al ulama warisatul anbiya, pewaris nabi. Dan kalau dah kita dah tak reti nak hormat kepada orang alim, siapa lagi kita nak hormat? Yang caci maki sebegitu sekali, tak kesian tengok. Tapi nak buat macam mana? Kadang-kadang kena faktor kejahilan. Ada satu video orang hantar pada saya tentang 3 orang perempuan yang pakai tudung duduk dekat warung. Tuan-tuan nampak tak? Makan mi tu. Orang tanya dia tentang puasa kan. Ini manusia hari ni tuan-tuan. 2, ilmu para alim ulama. Kalaulah tidak ada ilmu para alim ulama, maka akan rosak orang jahil. Orang jahil ni akan rosak. Tak ada orang nak menyulukkan kita, nak tunjuk jalan hidup macam mana tuan-tuan. Macam saya cakap dengan tuan-tuan lah, bila ada orang tanya, ustaz mengajar masjid ni sama aja. Tak sekira tuan-tuan dekat sini, ustaz ni mengajar bab puasa, orang ni puasa, bab ni pahala, ni faedah dia, yang ni berdoa sebab apa ni gini. Hampir sama aja ustaz. Iyalah, takkanlah ustaz nak mengajar macam mana nak masak mi bandung. Ustaz mestilah mengajar tentang agama, pahala, dosa, syurga, neraka. Bukan nak mengajar bab mi bandung, nak komen kereta rosak. Lepas itu panggil komen, panggil kuliah komen datang, dia ceritalah tentang tu. Susahnya nak mahamkan orang. Balik pada persoalan yang ketiga, dermawan daripada orang kaya. Kalau tidak ada orang kaya yang sanggup nak berderma, orang kaya semua kedekut. Di Malaysia ni alhamdulillah ada tuan-tuan. Saya disumbang daripada sahabat saya daripada Batu Pahat 100 kampit beras. Bukan saya pergi, dia hantar ke tempat saya. Hantar ke 100 kampit beras. Oh, subhanallah, saya kata mudah-mudahan amal jariah awak ni Allah bagi ni pahala yang berlipat-lipat kali ganda. Berlipat-lipat kali ganda. 100 kampit itu tempat saya saja. Tempat lain lagi. Itu tempat saya. Alhamdulillah, kita dah agihkan sekitar berapa puluh tu ada tempat lain. Dapat lagi, bagi lagi. Inilah tuan, percayalah kurniaan Allah ni kita raihlah 8 terakhir dari Ramadan ni. Kalau kita sayang kepada mak kita, sebahagian daripada duit kita yang kita sedekahkan, niatkan pahalanya untuk 2 mak ayah kita tuan. Dia sangat-sangat mengharapkan kiriman-kiriman daripada kita insya-Allah. Yang keempat, yang ketiga, dermawan daripada orang kaya. Kalau tak ada orang kaya berderma, maka orang miskin akan jadi rosak. Orang miskin, sebab Allah Ta'ala hidupkan manusia ni, dia berbagai. Ada yang kaya, ada yang miskin. Kalau semua kaya kat dunia ni susah. Kalau semua miskin pun susah. Semua pandai pun susah juga. Semua bodoh pun susah juga. Jadi ada sifat saling tolong-menolong, bantu-membantu antara. Dan yang keempat, tiang dunia ni ialah derma orang-orang miskin, doa daripada orang miskin. Kalau tidak ada orang miskin yang berdoa, biasanya orang kaya, orang miskin ni dia rajin dia berdoa.
Dia berdoa dalam suasana dia berdoa, insya-Allah. Kalau tidak ada orang miskin yang berdoa, maka runtuh langit, runtuh bumi, rosak langit, rosak bumi. Yang hari ini kita tengok dalam keadaan beberapa keadaan yang menyayatkan hati dalam negara kita, khususnya dalam pertambahan nakit COVID-19 kan. Kita tengok dalam suasana tu, marilah kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Allah lebih berkuasa mengangkat sekali, dan bala ni atau apa segala ujian ini datangnya daripada Allah Ta'ala. Allah boleh angkat dalam tempoh masa yang sebegitu singkat. Maka angkat tangan kita ni berdoa supaya negara kita insya-Allah selamat daripada wabak-wabak penyakit yang sebegini tu tadi. Insya-Allah baru kita nak start. Tadi mukadimah. Boleh lagi insya-Allah. Insya-Allah kita sampai kepada muka surat 173. Syaitan mengajak manusia supaya manusia beribadah kepada yang lain daripada Allah. Firman Allah Ta'ala, "Lam ahad ilaikum ya bani Adam an la ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin." Bukankah aku telah memerintahkan kepada kamu, hai anak Adam, supaya kamu tidak menyembah syaitan? Aku dah perintah dah, jangan sembah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu tadi. Syaitan ni musuh kamu yang nyata. Kita zaman sekarang kata kita tak sembah syaitan, Ustaz. Mana ada orang sujud pada syaitan? Ikut ajaran dia. Yang orang ikut ajaran dia, tuan-tuan. Orang yang ikut, yang kata-kata kalau zaman Nabi orang benci Nabi. Orang benci Nabi, yang dikata zaman Nabi benci Nabi, dulu zaman Nabi masih Nabi ada. Saya sempat bertanya kepada orang, dalam peperangan Uhud, dalam peperangan Badar, dalam peperangan Khandaq, Nabi menghadapi musuh. Orang Jawa ke orang Arab? Nak tanya, orang Jawa ke orang Arab? Jawa. Orang Arab. Tu kena faham tu, orang Arab yang memusuhi Nabi. Jadi hari ini kalau kita bawa Islam, kadang-kadang yang menentang itu orang yang nama orang Melayu juga. Tuan-tuan pelik ke? Saya tak pernah pelik, tuan-tuan. Sebegitu juga bila orang kata benci Nabi, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Dia dalam bab-bab benci Nabi, Nabi sekarang dah tak ada. Yang orang benci banyaknya benci sunnah-sunnah ajaran Nabi. Dalam semalam duduk bersembang lah, habis saja kita semayang tarawih, buat tazkirah sikit. Lepas tazkirah bersembang dengan beberapa sahabat, menceritakan zaman dulu-dulu, raya zaman dulu-dulu, puasa zaman dulu-dulu. Sekarang tak ada lagi. Dulu kita ingat kalau kita semayang tarawih ni, kuih isi dalam piring, ikat dengan kain. Ingat tak dulu? Ikat kain kiri kanan empat tu, kain bawah, duduk letak belakang. Nanti kuih tu dikait sikit satu. Bila sampai nak makan, moreh buka, tak ada kuih, rupa dah kena pedal. Dulu-dulu ingat tak? Dulu kat kain tu, ingat tak? Zaman dulu-dulu orang pasang pelita. Pasang pelita tu zaman dulu, niat orang dulu-dulu nak meraihkan malam yang 7 akhir tu, supaya orang bergegah nak pergi masjid, jalan nampak terang. Zaman dulu tak ada karen, supaya rasa, akhirnya kita rasa meriah. Zaman sekarang banyak main ikut-ikut. Pasang juga pelita, tak ada lampu pasang juga pelita. Tapi zaman dulu tak ada lampu, dia pasang pelita tu supaya orang boleh bergerak ke masjid, menerangkan orang nak pergi masjid. Kan Nabi kata siapa yang memudahkan urusan orang Islam di dunia, kan Nabi kata Allah mudahkan urusan di dunia dan di akhirat. Cuma pegangan orang salah, saya tak tahulah. Sama juga begitu berkaitan dengan selawat. Ada orang pertikaikan tentang selawat. Bila semayang tarawih ni kita selawat, zaman Nabi tak buat. Lah, takkan nak kita nak meraung pula kan? Selawat ni apa masalah? Kita tak nak selawat, kita diam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita selawatlah. Kalau kita tak nak selawat, diam-diam. Habis kalau tak selawat nak buat apa? Hoi 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 je. Hoi 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 hoi. Habis aja assalamualaikum, imam kata hoi 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 hoi, belakang pun hoi hoi hoi. Biarlah dia nak selawat diisi dengan perkara yang bermanfaat. Cuma kadang-kadang orang tersalah lencung dia punya cerita. Dan macam saya kata tadi, kenapa surah Al-Ikhlas awal, kenapa surah Al-Qad tadi di 15 tadi, supaya orang bersungguh-sungguh malam Lailatul Qadar ni jangan dilepaskan.
Kan diingatkan malam yang baik lebih baik daripada 1000 bulan, malam yang lebih baik dari 1000 bulan, tiap-tiap malam. Tapi pun gitu pun tak ada juga orang. Wallahu a'lam. Ni masjid ni ada qiyamul lail. Kan buka tak masjid? Kalau tak boleh buka pintu semua takut duit hilang, biarlah buka luar, biar orang boleh duduk kan itikaf kan. Orang nak curi tu kita tak tahulah tuan-tuan. Tapi sekurang-kurangnya kita beri ruang untuk orang beribadat. Mudah sekurang-kurangnya tuan-tuan. Sebab itikaf ni pahalanya besar. Kelebihan kita duduk baring duduk itikaf masjid tu besar pahalanya, maka kita buka ruang sebegitu luas untuk mereka ni insya-Allah duduk beritikaf dalam masjid ni. Sebegitu juga ialah tabung masjid jangan letak luar kan, letak luar aku ingat belayar kan, betul kan belayar tuan-tuan. Tapi begitulah supaya orang dapat berderma dan sebagainya tadi tuan-tuan. Jadi dia kata bukankah aku telah merintahkan kamu wahai anak Adam supaya jangan kamu menyembah syaitan. Syaitan ni perangai dia tuan-tuan, dia buat apa yang Allah Taala tak bagi buat. Bila Allah suruh sujud kepada Adam, dia tak nak buat. Dia kata khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Dia jenis gitu. Jadi kita kalau Allah Taala suruh kita puasa, maka kita puasalah. Kalau Allah suruh kita puasa tapi kita tak puasa, maknanya apa tu? Tak ikut jejak dia. Sungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Yang kedua dia kata pemerintah yang zalim ialah dia kata meminda hukum-hukum Allah Taala. Ini pemerintah yang zalim. Bila dia pindah hukum Allah, dia tukar hukum Allah. Kan? Setakat hari ni mayang kita tak tukar. Subuh 2 rakaat lah sampai bila-bila. Maghrib 3 rakaat lah tentang kita tak berani tukar. Malah nikah kahwin pun gitu juga kita tak tukar. Tak ada ke main antuk-antuk gede-gede tak ada. Tak ada. Ataupun kita tukar puasa ni pada waktu malam lah senang Ustaz. Siang ni kita nak potong sawit. Jadi kita kena puasa pada waktu malam Ustaz. Orang tak tukar. Jadi bila tukar hukumnya, alam tara ilal ladzina yad'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wama unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila taghut wa qad umiru an yakfuru bih wa yuridu syaitanu an yudillahum dhalalan ba'ida. Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang telah mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadamu wahai Muhammad dan kepada apa yang telah diturunkan sebelummu? Mereka hendak berhakim kepada taghut. Mereka tak nak hukum akam yang datang dari Allah ni, mereka tak ada. Orang yang beriman, dia mesti ambil apa yang datang daripada Allah dan menetapkan hukum yang lain, daripada hukum Allah. Padahal mereka telah diperintahkan mengingkari taghut. Jadi kalau orang tak puasa ni kan hukumnya apa? Orang tak puasa ni hukum hudud ke? Orang tak puasa ni hukumnya apa? Dia kena hukum takzir. Dan mereka dia kata diperintahkan mengingkari taghut dan syaitan menghendaki untuk menyesatkan mereka dengan penyesatan yang sejauh-jauhnya. Itulah kerja iblis syaitan laknatullah. Dia nak bawa manusia ni ke arah kesesatan. Okey. Dan seterusnya orang yang memutuskan hukum menurut yang lain daripada yang telah diturunkan oleh Allah Taala. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Ayat surah Maidah ayat ke-44. Barang siapa yang tidak memutuskan hukum itu dengan apa yang telah dihukumkan oleh Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir. Apa dia tetapkan hukum tak betul? Ayat ni hampir sama 3 ayat. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Kalau tuan-tuan buka surah Maidah lah. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun. 2. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tak berhukum dengan apa yang telah Allah Taala tetapkan hukumkan, maka dia dari kalangan orang fasik. Siapa yang tak berhukum dengan apa yang telah dihukumkan Allah, dia dari kalangan orang yang zalim. Siapa yang tidak berhukum dengan apa yang telah dihukumkan Allah, dia dari kalangan orang kafir. Bila Allah kata arak ni haram, arak ni haram, kita kena kata apa? Haram. Jangan kita pula kata arak ni sebenarnya
Dia sebenarnya begini. Kita ubah satu tu. Ataupun lain daripada hukum yang Allah Ta'ala letakkan. Jadi kena meredai segala hukum akam Allah Subhanahu Ta'ala tadi. Baru kita boleh terima yang dikatakan kita beriman kepada Allah. Siapa yang tidak memutuskan satu hukum dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah? Yang saya cerita kepada tuan-tuan kisah seorang perempuan yang bernama Ummu Kahlah. Ni pun buka dalam Quran. Cerita ni cerita yang kita akan baca sampai bila-bila tuan-tuan, dia ada dalam Quran, dirakamkan dalam Quran. Ketika mana saya katakan mari suami dia balik, maka ajak dia melakukan persetubuhan. Ummu Kahlah pada ketika itu belum melakukan solat. Dia minta izin nak solat dulu. Dia ambil air sembahyang, dia lalu depan suami dia. Lalu betul depan suami dia. Maka suami dia berkata, aku melihat engkau ni seperti mana aku melihat di belakang tongking ibu aku sendiri. Makna dalam bahasa Melayu, dia serupakan isteri dia dengan orang yang diharamkan berkahwin, iaitu mak dia sendiri. Maka Ummu Kahlah terus solat. Terus saja sembahyang. Selesai sembahyang, suami dia ajak sekali lagi. Jom. Jom, mari kita buat persetubuhan ni. Kata Ummu Kahlah, apa yang kamu cakap tadi, apa yang kamu sebutkan tadi merupakan percakapan sebutan orang Arab jahiliah dulu bila dia menceraikan isteri dia. Dia nak ceraikan isteri dia, maka dia akan samakan bini dia dengan mak dia sendiri. Maka aku takkan serah batang tubuh aku, kata dia, melainkan aku mesti jumpa dulu Rasulullah. Nampak takkan? Ini sikap yang perlu ada pada kita. Apa pun benda kita rujuk. Kalau zaman Nabi dulu ada Nabi, mereka rujuk kepada Nabi, rujuk kepada Quran, rujuk kepada Nabi. Sekarang ni Nabi dah tak ada. Yang ada hadis Nabi, yang ada kitab Quran, apa pun benda, maka kita rujuklah kepada Quran. Tak tahu, kita tanyalah kepada orang-orang yang lebih alim daripada kita, yang ada pengetahuan tentang itu. Ini sifat orang beriman. Tengok dalam Quran ni ada tak ustaz? Dalam Quran ni ada tak? Ada ke tak ada dalam Quran? Nah, itu dalam pembahasan pertikaian beberapa orang, yang 3 orang tu tuan-tuan tengok. Ada kan siapa dapat gambar tu? Saya bila tengok la ilaha illallah macam ni kedudukan. Tuan-tuan dapat gambar tu? Kan? Maka bila dia jumpa Nabi, pada ketika itu ayat tentang hukum ni tak turun lagi. Nabi tak boleh nak jawab. Nabi tak boleh jawab. Itu yang Allah Ta'ala disebut. Allah dengar suara orang yang bertanya tadi tentang masalah. Maka turun ayat. Disuruh tahan diri pada kita. Turun ayat mana-mana orang yang menserupakan, menziarkan isteri dia, hendaklah dia ni membayar kifarah di hadis. Bayar sekian-sekian dan sebagai sekian. Ini kisah dalam Quran. Oh gini, apa pengajaran dia ustaz? Sifat orang yang beriman, bila dia nak buat satu benda, dia kena rujuk Al-Quran. Itu yang dikatakan Al-Quran imami. Imam ikutan kita. Dulu saya kata kalau imam, dia duduk depan. Bila imam tu duduk depan, nama imam dia duduk depan. Duduk belakang dipanggil dia makmum. Tapi dia imam besar ustaz. Tak, dia imam besar pun duduk belakang, dia nama makmum. Jangan tuan-tuan kata imam ada 2 ustaz. Ini imam besar, ni ni imam besar. Tak, duduk depan tu imam. Yang depan tadi. Yang duduk depan tadi. Jadi Quran bila kita anggap sebagai imam, kita kena ikut dia. Boleh faham? Kalau imam sujud, kita kata aku malas lah nak sujud lah. Imam ni tak tahu ke? Imam ni sujud dalam kita buat terapi je. Aku nak berdiri je. Boleh? Boleh tak agak-agak? Boleh tak? Nak buat sembahyang tarawih ni kan kadang-kadang kecepat tuan. Imam dia macam nak cakap apa ni? Sesap. 3 kali tak sempat. Kita baru nak subhana rabbiyal a'la, datuk Allah Akbar. Kita baru nak baca doa Rabbighfirli. Ada berapa yang kita minta tu? Rabbighfirli warhamni wajburni. Kita mintakan adab. Kita mintakan dengan adab kan. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fani. Penampar dapat. Minta mak cakap. Jadi semayang tu tuan-tuan, minta mak cakaplah. Pastikan kualiti. Kualiti sikit tapi kualiti dia ada. Kita rakaat tu kan subhana rabbiyal azimi wa bihamdi subhana dah tak payah banyak lah tuan. Saya nak tanya tuan, kalau saya minta dengan tuan macam tu. Tuan saya minta duit. Nak apa-apa ke pantai yatim. Tuan tak nak bagi boleh bagi. Nak bagi tak nak bagi boleh bagi. Itu seserah betul. Tuan. Saya ingat tuan bagi apa kakak. Kalau saya minta macam tu. Saya nak baca lewat dengan Al-Quran. Kalau betul tuan nak bagi bagilah, tak bagi tak apa. Saya minta kisah. Faham? Tak faham tak? Faham tak?
Agak-agak betul lagi tak? Aku ingat penampak tuan-tuan Puan Hajar punya ustaz minta macam tu. Betul lah tuan-tuan. Kita kan minta dengan bahasa tuan-tuan. Maka saya cakap itu kita ni nak buat program begini-begini. Kalau tuan-tuan ada kelebihan duit, saya mohon sumbangan daripada tuan-tuan. Mudah-mudahan jadi amal jariah. Segera tuan-tuan bagi. Ini setengah masjid. Bukan masjid ni. Jangan Imam Yaakob bukan masjid ni, dekat Perancis sana. Ni tuan-tuan benda-benda gitu. Jadi bangun pagi, taklah tuan angkat tangan. Dan yang paling sedap ni bila kita sujud. Sujud tu lama sikit. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Itu yang patut antara kita dekat dengan Tuhan kita. Biar jejak tu orang kata sedap, tekan sikit kepala. Ala bizikrillahi tatma'innal qulub. Dengan ingat Allah ni tuan-tuan, insya-Allah hati akan jadi aman, insya-Allah hati akan jadi tenteram. Jadi kita cutilah sampai itu, insya-Allah pada minggu akan datang kita sambung yang keempat, orang yang mengaku tahwi ilmu yang hanya tertentu kepada Allah. Orang yang mengaku mengetahui ilmu yang hanya tertentu kepada Allah Ta'ala, kita sambung pada minggu yang mendatang insya-Allah. Pada itu insya-Allah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika wa futuhatika kama nawwartar arda binuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa anta khairur raziqin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa, kesalahan dan kesilapan kami ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa, kesalahan dan kesilapan kami ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa, kesalahan dan kesilapan ibu dan ayah kami ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa, kesalahan dan kesilapan ibu dan ayah kami ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa, kesalahan dan kesilapan ibu dan ayah kami ya Allah. Selamatkanlah diri kami, kaum keluarga kami, anak isteri kami, negara kami daripada segala bala-bala bencana ya Allah. Berilah kepada kami kebaikan di dunia dan berilah kepada kami kebaikan di akhirat ya Allah. Dan kami perhiaskanlah diri kami dengan sifat-sifat yang terpuji ya Allah, dan hindarkanlah diri kami daripada sifat-sifat yang tercela ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Takbir. Ada tak? Okey. Tahu tak? Boleh? Boleh apa pula? Bos, buku kita belajar di kelas. Ya, kelas ya. Boleh.